Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala bab mumajaah iza amma ahadukum an-nas fal yukhafif. Bab menyatakan apabila menjadi imam seorang, iza amma, apabila menjadi imamlah ahadukum oleh seorang kamu, an-nasa akan manusia. Mana kamu letakkan jadi imam, apa arahan baginda sallallahu fal yukhafif, maka hendaklah dia meringankan. Katakan lamil amri khaffafa yukhafif. Mana khafif, mana hendaklah mereka meringankan, jangan memberatkan. Itu kaedah dia. Tetapi kira saudaraku telah datang tuntut syarak atas orang yang menjadi imam sembahyang berjamaah bahawa ia meringankan sembahyang, yakni cepat sekira-kira hendaklah imam itu mendatangkan yang fardu dan ab'ad dan sunat hay'ah sembahyang. Tapi jangan cepat sampai fardu pun tak terjaga. Di bantas sembahyang tak ada tumak nina batal sembahyang. Ya, sekadar yang wajib, kemudian ab'ad tinggal buat juga. Itu tak ada masalah. Sunat hay'ah pun buat. Yang dijadikan orang mengikutnya itu atas sempurna dengan kerana suruh Nabi SAW demikian, itu sebagaimana datang hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan bunyinya an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza amma ahadukumun nas falyuhafif. Apabila jadi imam sembahyang jamaah seorang daripada kamu akan sekian orang menjadi pada orang lain, maka hendaklah ringankan sembahyangnya. Janganlah pada masa menjadi imam tu seolah-olah menunjukkan wara'an. Sembahyang nak tunjuk wara'an slow ya, sujud lama-lama lagi tu. Apa pening makmum. Ya, jadi jangan ambil benda-benda yang sedemikian. Sebab di belakang tu macam-macam jenis orang ada. Atau sukakan pandang pada orang akan kuat taat. Sebab imam merupakan di antara orang yang paling kuat ujian dalam sembahyang. Kalau kena seorang ulama besar di Azhar kan imam. Ya itulah. Cik Ja'far. Kalau sembahyang dia lagi senang kan. Main terawih kan. Orang nak tunjuk surah panjang dia tak qul huwallahu ahad rukuk. Rakaat kedua Allahus samad. Allahu akbar rukuk ambil. Kadang-kadang dewan ni dia proses membersihkan dalamannya. Masa di imam tu kan cerita dia tutup nafsu tu baca surah panjang sikit. Baca surah yang jarang-jarang orang baca kan. Buat lagu ni macam lagu lagu Hindustan keluar. Ya. Jadi ketiga tu jaga tu. Supaya kalbi kita biar betul menghadap Tuhan bukan menghadap orang. Ya. Ni jadi imam nak bawa orang tapi kalbi dia tak boleh ke Tuhan, sebab tu dalam Naqsyabandiyah. Dalam tarikat Naqsyabandiyah lah. Ni tak jadi hukum fiqh ni. Ya, sebagai adab dia siapa yang tak naik lagi makam khalifah tak dibenarkan jadi imam. Bukan tak dibenarkan, tak sah tak. Sebab imam nak bawa orang. Dia nak bawa orang biar kalbi kita menghadap. Dia kalau murakabah tak reti. Dia nak ukufkan kalbi dengan Tuhan pun tak reti. Tiba-tiba dia bawa orang. Kan hati dia bukan ukuf kalbi berlaku dia mengayau. Dia orang dalam belakang dia. Mana kalau imam tidak maknanya apa? Boleh membawa diri betul menghadap Tuhan, kerana nak pimpin orang lain. Itu daripada adab rohani. Ya. Jangan pada masa menjadi itu seolah-olah menunjukkan wara' dia. Dan sukakan pandangan orang kepada kuat taatnya. Baca surah panjang-panjang, surah lagu tadi macam-macam lagu. Maka dipanjangkan bacaan ayat. Dan surahnya seperti semayang dengan dibaca kemudian daripada pihak surah yang panjang. Ya. Dan pertengahan dalam Al-Quran. Sedangkan makmum di belakang tu bagai-bagai ada yang punya hajat dan sebagainya. Maka demikian tu memberi mudarat akan makmum yang di belakangnya. Ya. Ada satu tempat kita sembahyang tasbih kan. Dia buat sembahyang tasbih, imam tu baca ya Allah. Dia buat lagu kan. Kuatlah tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu. Nak baca 10 maut dia. Orang belakang boleh macam. Dia baca lagu macam tak ada satu kan. Ya. Itu semua maknanya apa? Tak mengaji fiqh penting salah. Dia baik makmum tak hitam. Mana panjang pendirian dan cukupkan rokok dan sujud dan i'tidal dan duduk antara dua sujud dengan tumak ninahnya. Jangan pula dengan sebab melampau mengambil ringan pula. Jangan juga tadi lampau lambat. Yang ni ringan cepat. So ringan sungguh. Masa sembahyang betul tumak ninah. Bekerja berambat. Tu kan. Dia sederhana tu. Dia punya asas yang paling besar. Dengan mengambil ringan sembahyang itu hingga rokok sujud semacam patuk ayam. Mana apa? Tak ada tumak ninah. Kerana itu tetapkanlah dalam sembahyang dengan sembahyang dengan tiada tumak ninah batal sembahyang. Rasulullah pernah menyuruh seorang sembahyang. Seorang tu sembahyang nak bersalam, Nabi kata kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik kamu tak sembahyang. Sebab apa? Sebab ada tumak ninah. Dalam 4 tempat yang dituntut tumak ninah. Rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu ada tumak ninah. Sukunun baina harakatain. Diam antara dua gerak. Rokok, gerak pertama. Bangun, gerak kedua. Tengah tu, itu panggil sukun. Diam, jangan bergerak. Dan bacaan yang fardu, saya tidak sah sembahyangnya. Mana kalau dia pula nak ambil ringkas sangat sampai kecacatan kepada fardu, sama ada rukun qaulinya atau rukun fi'linya, menyebabkan sembahyang jadi rosak. Jangan begitu pula. Maka hendaklah dia meringankan sembahyang sekira-kira, jangan membawa kepada membatalkan. Dan jangan pula membawa kepada panjang dan lama yang memberi mudarat makmum. Demikianlah ditegak oleh Nabi SAW. Jadi yang seafdal dia pertengahan. Kemudian adalah sebab ditegak oleh Rasulullah SAW kerana beberapa illah. Apa illah? Sebab. Kerana dia. Punca dia sebab dia. Sebagaimana sabdanya, fa inna fihim as-saghirah wal kabir. Kerana bahawasanya ada dalam mereka itu, di kalangan sembahyang tadi, maknanya orang muda. Maka orang muda itu adatnya ialah yang disuruh ahli-ahli di rumah daripada ibunya atau saudara. Jadi banyak urusan. Maksud dia apa? Orang yang punya hajat banyak. Demikian lagi pergi menyempurnakan mana hajatnya daripada mencarikan mana usul makanan dia dan obat sakit dan sebagainya lah. Mana orang yang ada salah hajat, dia demam ke dan mengambil sesuatu yang jauh, dan orang yang muda itulah yang cergas menyempurnakan apa-apa pekerjaan yang perlu atas hal kehidupan dunia dan cergas bagi maknanya menghilangkan akan perkara memberi mudarat. Maksudnya apa? Dia banyak urusan ringkas. Maka jika kalau dipanjangkan sembahyang akan pendirian lama dibaca ya, satu juz dibaca. Nah saya jadilah tergendala orang-orang muda tadi
mengerjakan apa-apa kewajipan di rumah atau lain, ya. Dan tentulah nanti-nantilah orang yang bertali mali mana ada urusan dengan dia atas apa-apa hal yang yang bersangkutan dengannya, hingga boleh jadi mendatangkan mudarat seperti jatuh kebinasaan, kesakitan dan sebagainya. Dan lagi juga orang muda sekalian tu entahkan dalam sembahyang tu datang mau kencing berak mana dia ada hajat, maka jadilah keluh kesah sembahyangnya meluputkan maknanya fokus sembahyang ataupun natijah sembahyang besar ialah khusyuk, dan tiada berhadap kepada sembahyang dan menyakiti akan dia terganggu dan mendatangkan mudarat. Maka dengan kerana itulah, kerana beberapa sebab itu disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam cepatkan sembahyang ya oleh imam. Cepat maknanya apa? Jangan terlampau lambat, bukan cepat sampai meninggalkan yang rukun, tidak juga semacam itu. Kemudian bukanlah tegah baginda SAW kerana orang muda saja, bahkan sabdanya lagi wal kabir. Maknanya yang ikut sembahyang itu macam-macam jenis lapisan, ada orang muda, ada orang yang tua. Dan kerana bahawasanya dalam jamaah yang sembahyang berjamaah itu ada kalanya orang tua-tua, maka pada adat orang tua-tua itulah yang ada mempunyai anak isteri, ada yang berkehidupan mengatur yang muda memperbuat apa-apa hal kehidupannya dan mengatur maknanya akhwal baginya kepada jalan yang beruntung dan bertuah kepada hari, dan yang menanggung ia akan isteri dan sebagainya. Mana kesimpulan semuanya memandang kepada orang ada hajat. Maka jikalau dipanjangkan sembahyang entahkan anak isteri dan orang miliknya, mana jaga andil dan sebagainya berhajat kepadanya, kena memperbuat satu hal ataupun minta izin atau minta belanja bagi mencapai perkara yang perlu. Pasal ini banyak keperluan yang perlu jaga. Arwah Mufti apa? Negeri Sembilan. Saya mau tantangkan dia cerita. Di dalam pejabat tu ada laporan daripada pegawai daripada Mufti lah. Dia kata ni seorang ni batuk, dia kata leceh betul itu. Hari Jumaat ya, orang berbalik batuk dia dah masuk kerja dah tu. Kan? Dia tak masuk. Lepas Jumaat dia buat wirid panjang. Akan masa kan setengah jam lewat kan. Atuk panggil dia. Kenapa kau balik lambat? Masih buat wirid kepala kotak kau itu. Mufti ni garang Mufti arwah ni. Wirid kepala kotak kau itu. Kau wirid apa hukum? Sunat. Kau makan gaji tadi, masa tu baca apa hukum? Haram. Kau tahu? Kata kecil tak fiqhul aulawiyah kata dia. Kepahaman keutamaan. Mana wajib dengan sunat mana besar? Nampak tu kerja macam kerja dunia je, tapi tu amanah wajib. Yang ni sunat. Kau jaga jangan keliru. Bodoh dia mau tidak bah. Mata kecil letak tempat. Ya, ini kita dipanggil tertipu dalam ibadat bila tak ada ilmu. Sedangkan dia makan gaji tadi amanah kan. Kalau tak kena amanah jaga curi masakan maka rezeki haram tak. Ya. Kena marah dengan tu lepas tu baru senyap. Imam Malik pernah buat satu khatam Quran dalam 2 rakaat. Kan dia sembahyang sorak. 2 rakaat dia khatam 30 juzuk. Kan ada sembahyang ketika kita sembahyang, seorang tak ada masalah. Tapi kalau berkait dengan orang maka itu kena menjaga maslahah. Ya, bukan kita buat kena orang, tapi itu arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dhaif wal marid ila akhir hadis. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.